Baik, sebelum kita ke kecemerlangan dalam bidang muzik, kita ingin bawakan dulu kepada anda satu evolusi ataupun kecemerlangan dalam bidang inovasi. Ya, dan untuk itu kita bawakan satu inovasi yang telah pun mendapat pengiktirafan antarabangsa yang diterima buat Safe Kids Malaysia UPM. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Kula Tayan Kesimani yang merupakan daripada Jabatan Kesihatan Komuniti, Fakulti Perubatan Sains dan Kesihatan Universiti Putra Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami, Profesor. Terima kasih. Prof juga merupakan penggerak eksekutif untuk Safe Kids Malaysia, Prof ya. Dan sebenarnya Prof bawakan sebuah topik lidah ataupun helmet yang memenangi sebuah anugerah. Prof ya. Sebenarnya Prof bawakan juga award yang dimenangi beliau FedEx Road Safety Award 2017. Bila Prof terima? Kita terima anugerah ini pada 6 April. Baru lagi. Jadi tahniah Prof. Congratulations, still in order. Masih lagi. Prof, boleh ceritakan sikit tentang apa yang menarik ataupun apa yang baru, yang istimewa helmet ini berbanding dengan yang kita lihat di pasaran yang lain? Okey, kalau kita lihat ini adalah helmet topik helmet untuk penunggang motosikal khusus untuk kanak-kanak. Kanak-kanak. Sebab kalau kita lihat di negara kita, kalau kita lihat dari segi kanak-kanak, penggunaan topik leda yang mengikut saiz kanak-kanak hanya 3% sahaja. Ini membawa maksud 97% daripada kanak-kanak yang menaiki motosikal berada dalam satu keadaan berisiko. So 37% menggunakan kanak-kanak menggunakan helmet dewasa. So kalau cuba bayangkan kalau kepala mereka kecil, kita letakkan topi leda yang besar, maka ia tidak dapat memberi perlindungan yang sebenarnya. Dan kita ada lagi 36% daripada kanak-kanak yang menggunakan topi leda plastik ataupun games permainan. Sekali lagi, mana-mana topik leda plastik kalau dah berlaku dalam kemalangan, dia tak dapat memberi perlindungan, lagi mungkin bakal menambahkan risiko sebab plastik ini dia boleh pecah. Dia akan menjadi tajam dan lebih membahayakan. Dan kita ada lagi buat 24% yang tidak menggunakan sebarang topik leda. So Safe Kids Malaysia membawa masuk inisiatif ini di mana kita mula bergerak ke sekolah. Kita mula dengan Selangor di daerah Hulu Langat dulu. So kita bergerak ke sekolah dan kita memberikan topik leda ini secara percuma kepada kanak-kanak yang datang ke sekolah menaiki motosikal tanpa topik leda. So bukan saja memberi topik leda, kita juga memberi edukasi kepada kanak-kanak dan juga ibu bapa supaya mereka dapat menghayati kenapa mereka perlu menggunakan topik leda yang sepatutnya. Kerana anugerah ini di peringkat global. Jadi dalam kategori apakah Prof telah membawa pulang anugerah ini dan apakah sebenarnya yang telah disampaikan menerusi anugerah ini kepada Prof? Pengikirafannya kenapa? Okey, so kalau kita lihat anugerah ini diberikan oleh pihak FedEx, pihak industri FedEx, dan mereka bersama dengan satu organisasi yang dinamakan Global Alliance of NGOs on Road Safety. So organisasi ini ditubuhkan pada tahun 2012 di bawah United Nations dan mereka berdaftar di Geneva. So sejak 4 tahun yang kebelakangan ini kita menjadi Safe Kids Malaysia UPM menjadi ahli organisasi ini pada tahun 2013. So sejak tu kita mula memainkan peranan dari segi aktiviti keselamatan jalan raya dan mereka melihat inisiatif topik leda khusus untuk kanak-kanak yang kita bawa masuk ini sebagai satu yang unik. Di mana yang boleh direplika di negara-negara lain. Kebanyakan negara Asia yang mempunyai penggunaan motosikal yang tinggi juga menghadapi masalah yang hampir sama dengan kita, di mana kanak-kanak menjadi pembonceng motosikal tidak menggunakan topik leda yang sepatutnya. So mereka melihat inisiatif ini boleh direplika di negara-negara mereka juga. Prof, dari segi kebiasaan ataupun budaya Prof ya, kalau di luar bandar khasnya kadang-kadang ini seakan sesuatu yang biasa untuk kanak-kanak tidak menggunakan, yang kata kanak-kanak dewasa pun kadang-kadang tidak menggunakan topik leda ini. Bagaimana dengan inovasi seperti ini dapat memberikan satu perubahan dalam kebiasaan yang sudah pun dilakukan untuk bertahun-tahun lamanya? Okey, yang pendekatan yang kita cuba bawa kepada mereka ialah topik leda ni adalah satu produk keselamatan. Jangan anggap topik leda ni ialah untuk memenuhi keperluan perundangan. Tapi penggunaan topik leda bukan untuk memenuhi keperluan perundangan, tapi lebih kepada untuk keselamatan diri kita. So semasa edukasi kita menunjukkan kepada mereka apakah risiko dia jika tidak menggunakan topik leda. Sebab topik leda ni dia dapat mengurangkan kecederaan kepala sebanyak 70% dan dapat mengurangkan kebarangkalian kematian 40%. So tidak ada mana-mana produk keselamatan yang kita ada yang sebaik ini untuk penunggang
mengemudikan dan membonceng motosikal. So message ni kita sampaikan kepada kanak-kanak dan juga ibu bapa, sebab kita nak ibu bapa juga memakai topik keledar. So kita harap pendekatan yang kita cuba bawa iaitu kepentingan penggunaan topik keledar ini harap dapat membuat sedikit perubahan dari segi sikap dan dari segi amalan mereka. Prof Kelantan, kalau kita lihat daripada segi mungkin apa yang dikatakan oleh pihak ibu bapa, anak saya ni dia membesar. Bolehkah topik keledar yang dikhaskan untuk kanak-kanak sesuai untuk anak saya, sedangkan kepala ni pun akan membesar juga. Jadi tidakkah saya harus terus membawa dia ke alam dewasa dengan memakaikan helmet dewasa, dan adakah topik keledar seumpama ini one size fits all? Okey, cantik soalan ini memang. Ya, jawapan kita bagi selalu ialah kita minta mereka menggunakan topik keledar mengikut saiz kepala anak mereka. Selalunya topik keledar kanak-kanak ni dia lebih sesuai kepada kanak-kanak daripada sekolah rendah. Tapi di kalangan kanak-kanak sekolah rendah ada yang kadang-kadang umur yang darjah 5 ke darjah 6, mungkin badan mereka agak besar. So kalau topik keledar tidak sesuai untuk saiz mereka dah boleh menggunakan topik keledar dewasa. Dia pokok dia mudah saja. Topik keledar, gunakan topik keledar yang sesuai mengikut saiz kepala anda. Itu yang pertama kita minta. Yang kedua ialah kita minta ialah tolong pastikan anda memilih topik keledar yang ada label sirip. Ini cabaran kita. Seperti yang sebab kita di kanak-kanak banyak lebih kurang 36% menggunakan topik keledar plastik, bermaksud tidak ada label sirip. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita selalu bagi tahu mereka ialah pastikan anda mengikat dengan kemas topik keledar ni. Apabila mengikat dengan kemas, bermaksud dia memang menyentuh dengan dagu, ataupun paling tidak ruang kosong yang dibenarkan hanya setakat 2 jari saja masuk. Jangan banyak sangat ruang dia. Sebab kalau ruang dia lebih tinggi, bermaksud dalam pelanggaran topik keledar tersebut boleh tertanggal dan kita tidak mendapat pulangan keselamatan yang sepatutnya kita dapat. Prof, mungkin boleh berikan sedikit penerangan tentang ciri-ciri helmet tersebut, dan kita juga buka talian untuk anda 03-2282-8578, 03-2282-8579 untuk anda khasnya ibu bapa yang memang membawa anak-anak ke sekolah dengan motosikal, boleh tanyakan sebarang soalan kepada Prof. Mungkin Prof boleh jelaskan lebih lanjut tentang ciri-ciri helmet ini. Okey, boleh. Kalau kita lihat topik keledar Malaysia ni dia ada label sirip, bermaksud telah pun memenuhi piawaian Malaysian Standards. Dan Malaysian Standards yang kita ada is MS1/2011 yang baru. And standard kita adalah agak tinggi di mana kita memenuhi juga standard UN iaitu UNECE. So setara dengan mereka, bukan sahaja setara, kita lebih daripada yang permintaan UNECE pun. So kita kata produk dia baik. Okey, so cuma sekarang kita kena pastikan setiap kanak-kanak yang menaik motosikal menggunakannya. Saya lihat dia kadang sebagai vaksin untuk mencegah daripada kecederaan kepala. So gunakanlah vaksin ini supaya kecederaan kepala anda dapat dihindari. Selalu juga kadang-kadang sebenarnya yang saya dengar sendirilah luahan ibu bapa. Nak suruh pakai helmet tu lah orang besar, tapi dia tak selesa. Jadi anak-anak menangis. Jadi ibu bapa tak nak bagi anak menangis, letak je atas motor terus pergi sekolah 5 minit sampai. Jadi kebiasaan itu telah pun terpaksa dibuat kerana keselesaan anak-anak. Ini dapat memberikan satu perubahan yang sangat besar dalam keselamatan anak-anak. Sebab untuk kita kena ingat, untuk kanak-kanak mereka tisu badan mereka adalah lembut. So mereka hanya memerlukan satu peluang. Jika mereka jatuh saja daripada motosikal, itu sudah cukup untuk memberi kecederaan yang agak tinggi. Satu kelajuan kenderaan akan menyebabkan kecederaan yang tinggi, tapi kalau kelajuan perlahan pun, kalau kanak-kanak yang duduk atas motosikal jatuh, kecederaan dia agak tinggi. Sekiranya tidak melalui program yang Profesor sebutkan tadi, di mana Prof ke sekolah-sekolah memberikan helmet ini secara percuma, bagaimana untuk mendapatkan helmet ini bagi pihak ibu bapa yang sedang menonton? Okey, selalunya topik keledar motosikal ni selalunya kita boleh dapat di kedai-kedai motosikal. So kedai-kedai motosikal selalunya mereka menjual topik keledar dewasa dan juga topik keledar kanak-kanak. Cuma sekarang yang kita cuma ingin sampaikan kepada para pengguna ialah ada topik keledar kanak-kanak. Tidak ramai yang menggunakan topik keledar dewasa ataupun topik keledar plastik. Itu yang message yang kita cuba sampaikan kepada semua orang. So tolong gunakan topik keledar yang sepatutnya untuk kanak-kanak dan mengikut saiz dan cara penggunaan yang betul. Adakah terdapat perbezaan harga, Prof, di antara helmet yang tidak ada piawaian sirip dan helmet yang ada? Okey, kalau helmet yang ada piawaian sirip yang khas untuk motosikal, okey, yang ini kalau di pasaran saya rasa lebih kurang harga dia dalam lebih kurang RM50 lebih kurang. Yang helmet yang tiada piawaian sirip itu dan dia bukan helmet motosikal, dia adalah helmet permainan. Kalau kita bayangkan dalam helmet permainan ni akan ada satu label, kadang-kadang diletak di bahagian dalam ataupun diletak di bahagian luar yang menyatakan tidak boleh digunakan semasa menunggang motosikal. So memang label tersebut sudah pun ada. Ya, disclaimer dah awal-awal lah bagi. Dia dah bagi dah claim awal.
So yang itu of course mungkin kadang-kadang kat pasar malam pun kita dapat beli. So tapi dia dah declare awal ini bukan untuk kegunaan motosikal. Kita ada panggilan yang kita boleh ambil sekarang. Hello. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, saya Puan Lina dari Subang Jaya. Saya nak tanya yang pasal helmet kan? Ya, silakan Puan. Okey, helmet ni ada lifetime dia ke? Okey, satu soalan yang cukup baik. Terima kasih Puan Lina. Okey, setiap produk yang keselamatan yang kita ada, dia lifetime tidak ada sebenarnya. Tidak lifetime. Tapi apa yang kita syorkan ialah jika ada berlaku pelanggaran ataupun helmet ni pernah terlibat dalam pelanggaran, jangan gunakan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada sebarang rekah ke apa, jangan guna. Kan? Tapi exact lifetime agak sukar untuk kita bagi tahu sebab dia bergantung pada wear and tear dan juga kepada sama ada berapa banyak dia terdedah kepada panas dan terdedah kepada hujan ke apalah. Tapi sebagai rough indicator lah, mungkin selepas 5 tahun kalau kita dah gunakan very often, selepas 5 tahun dah boleh tukar. Beli yang baru. Ya. Satu. Yang kedua yang kita minta is second hand jangan. Ada orang cukup boleh nak gunakan second hand. Saya rasa untuk isu keselamatan tidak second hand sebab kita tak tahu penggunaan sebelum ni macam mana. Yang pertama. Yang kedua juga dari segi isu hygiene. Sebab orang lain dah guna hygiene kan. So ada dua isu kat sana. Dari segi satu dari segi keselamatan, satu lagi dari isu kesihatan. Hand me down macam mana kalau abang beri kat adik ke? Macam mana? Dalam keluarga yang sama. Abang dah dalam habis keluarga guna. yang sama, at least kita tahu that helmet tersebut tidak pernah terlibat dalam kemalangan. Dari segi isu keselamatan dah pun terkawal. Cuma isu hygiene tu kita pulangkan kepada ahli keluarga. Tidak digalakkan membeli yang second hand tidak digalakkan. Sebab satu lagi yalah kalau dah retak kat dalam kita tak nampak. Tak nampak. Dia yang cuma yang visible je kita nampak. So kita bimbang yang tak nampak ni yang sebab dalam kemalangan ni kalau dia dah rekah dalam dia tak akan bagi protection yang sepatutnya. Jangan kedekut untuk keselamatan diri sendirilah. Laburkan sedikit. Bukan suruh belanja banyak tapi jangan kedekut untuk keselamatan diri sendiri. Cuba bayangkan kalau harga dia RM50 katakan dia dapat tahan lebih kurang 5 tahun. So setahun bermaksud RM10 dan sebulan bermaksud kurang daripada RM1. Dari segi pilihan itulah kadang-kadang anak-anak ni bukan sahaja bentuk tu kecil, rupanya cantik, kadang-kadang barangkali selepas ini untuk menggiatkan lagi pemasaran warna dan sebagainya, Prof, bagaimana? Dari segi warna memang dia ada pelbagai warna, tapi kami syorkan warna yang cerah. Kerana warna yang cerah dia akan juga memberi kita pulangan pada waktu malam sebab kita dapat nampak ada penunggang motosikal atau ponceng daripada jauh. Okay. Ataupun kalau kita gunakan warna yang agak gelap sikit, kita syorkan ada pemantul cahaya. So kalau ada ni pelekat pemantul cahaya daripada belakang, daripada jauh kita dapat nampak ada kenderaan di depan kita. Sebab sebagai pemandu jika saya tahu ada kenderaan di depan saya dan saya boleh break dan saya mempunyai ruang dan masa untuk mengelak dari segala kemalangan berlaku. Sekarang ni helmet ni terpaksa bersaing dengan helmet Power Rangers. Kerana budak-budak sekarang lepas dah tengok Power Rangers ni dia mau juga helmet yang macam tu. Dia tengok design dulu, dia tengok colour dulu baru dia tengok keselamatan dulu. Sebab anak-anak kan saya dapat lihat stiker JKJR juga. Logo betul. Di situ. Pelibatan mereka dalam pembikinan helmet ni bagaimana? Semua program Safe Kids Malaysia UPM yang bertemakan dari segi keselamatan jalan raya kita pastikan kita bersama dengan Jabatan Keselamatan Jalan Raya. Sebab mereka merupakan satu organisasi yang cukup membantu kami dan untuk memastikan program ini efektif dan dapat memberi kesan yang baik, selalu kita perlu bergabung dengan mereka. Dan saya ingin berkongsi dan anugerah yang kita dapat ini pun adalah saya rasa adalah disebabkan kerjasama yang erat dengan pihak JKJR kerana setiap sekolah yang kita masuk di Selangor kita bersama dengan JKJR. Jadi tahniah sekali lagi Prof. Dan selepas ini barangkali apakah ada tuju masa hadapan untuk membangunkan lagi evolusi yang telah memenangi hadiah ini? Okey, kita meletakkan sasaran 2020 iaitu Sustainable Development Goal yang dibentuk oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu untuk mengurangkan bilangan kemalangan dan bilangan kematian sebanyak 50%. So kita meletakkan sasaran tersebut dan kita bawa masuk inisiatif ini bersama dengan JKJR dan kita harap kita dapat sampai kepada lebih banyak sekolah dan dapat menyentuh lebih banyak kanak-kanak untuk pastikan kita tidak kehilangan mana-mana kanak-kanak daripada isu kemalangan jalan raya. Terima kasih Prof Kelantan kerana bersama kami dan bersama Pagi Malaysia. Memberikan satu inspirasi juga motivasi sebab apa yang biasanya kejayaan ini biasanya datang dalam perkara yang kita selesaikan dalam secara rutin, secara harian. Apa masalah-masalah biasa kita dapati dan dapat diselesaikan, itu memberi impak yang sangat besar kepada masyarakat dan juga peringkat global sebenarnya.